亲爱的姐妹们，平安！感谢上帝，我们又再一次在网上见面。感谢神带领我们已经进入2024年的下半年。我们感谢神在过去上半年对我们的看顾与保守。我们也求主带领我们这下半年我们的生活、我们的工作、我们的起居。Selamat pagi saudara-saudara sekalian, bersyukur kita bisa berjumpa di online ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan, tahun 2024 kita sudah penuh melewati 1 semester setengah tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada masa yang lampau Tuhan menjaga, memelihara kita, memberikan apa yang kita perlu di dalam kehidupan kita. Kita juga berdoa untuk menyerahkan kehidupan, pekerjaan, pelayanan kita di semester yang kedua ini, supaya Tuhan tetap menjaga, memimpin kita. 我们来唱一首诗歌，天父必看顾你。 Kita angkat satu puji-pujian, Tuhan peliharakan. Tuhan peliharakan kita pada semester yang pertama dan Tuhan juga peliharakan kita. Kita percaya, kita yakin Dia akan menjaga, memelihara kita pada semester yang kedua ini. Tuhan peliharakan. Jangan kau takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tuhan peliharakan setiap saat, setiap tempat. Ya tentu peliharakan, Tuhan peliharakan. 有时劳苦无心主是我，天父必看顾你。危险临到无处躲藏，天父必看顾你。天父必看顾你，时时看顾，处处看顾，他必要看顾你。天父必看顾你。Engkau nista Tuhan kaya, Tuhan peliharakan. Dalam cobaannya menjaga, Tuhan peliharakan. Tuhan peliharakan setiap saat, setiap tempat. Ya tentu peliharakan, Tuhan peliharakan. Kita berdoa sejenak. 我们同心祷告。 Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk waktu pagi ini kami sama-sama boleh membaca merenungkan firman. 谢谢天父上帝的恩典，早上给我们机会默想你的话语。 Sekali lagi kami berdoa, biarlah Allah Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman-Mu, Allah Roh Kudus juga yang menerangi hati pikiran kami untuk memahami firman-Mu pagi ini. 但愿感动人，写圣经的圣灵也感动我们今天明白你的话。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar Tuhan berbicara. 求主说话，我们静听。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. 祷告奉靠耶稣基督的名叫过。 Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi. 早安，姐妹们。 Senang bisa kembali bertemu di dalam ibadah Persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. 感谢主，我们早上能够再一次见面。 Jangan khawatir, hari ini saya tidak khotbah panjang lebar.
放心，今天不会讲得太长。 Nah, hari ini juga mungkin saya tidak khotbah terlalu mendalam seperti biasanya. 也不会讲得像平常比较深刻一点。 Nah, hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi perenungan saya, refleksi saya dari Mazmur 146 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. 今天呢，我要从诗篇146篇来回应我对神的话语的这个信息。 Nah, mari sama-sama kita membaca Mazmur 146. Kita baca sekali lagi. 我们再一次念诗篇146篇。 Ayat 1 bahasa Indonesia, demikian juga langsung ayat 1 di dalam bahasa Mandarin. 像刚才第一节印尼文、中文还是第一节吗？ Bahasa Indonesia bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3 ya. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. 你们要赞美耶和华，我的心呐，你要赞美耶和华。 Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 我一生要赞美耶和华，我还活的时候要歌颂我的上帝。 Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak-anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. 你们不要依靠君王，不要依靠世人，他一点不能帮助。 Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. 他的气一断就灰灰尘土，他所打算的当日就消灭了。 Dia yang menjadikan berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. 以雅各的上帝为帮助，仰望耶和华他上帝的，这人便为有福。 Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. 耶和华造天地海和其中的万物，他手诚实，照远远。 Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. 他为受训的深渊，是赐物与饥饿的。耶和华是放卑穷的。 Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. 耶和华开了瞎子的眼睛，耶和华扶起被压下的人，耶和华喜爱义人。 Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. 耶和华保护寄居的，扶持孤儿寡妇，却使恶人的道路弯曲。 Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. 耶和华要做王，直到永远。西安哪，你的上帝要做王，直到万代。你们要赞美耶和华。 Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Mazmur 146 sampai Mazmur 150 itu biasanya dikelompokkan sebagai Mazmur Haleluya atau Mazmur Puji Tuhan. 诗篇146篇一直到完150篇，这一段呢被称为哈利路亚的诗篇。 Nah, kalau kita membaca Mazmur 146 itu dimulai dengan kata Haleluya, puji Tuhan, dan juga diakhiri dengan kata Haleluya, puji Tuhan. 诗篇146篇第一节跟最后的一节，在原文里面是从哈利路亚开始。 Kalau kita memperhatikan dengan baik Mazmur 146 ini, maka kita akan melihat di dalam Mazmur ini bagaimana pemazmur mendorong dirinya sendiri maupun umat Allah untuk memuji dan mempercayai Allah di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. 诗篇146篇，我们看见作者他自己叫他自己，也呼吁我们每一个人要赞美耶和华。 Dan itu bisa kita lihat di dalam pembukaan Mazmur 146 ini, khususnya di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, bagaimana pemazmur mendorong dirinya sendiri dan juga dia mengingatkan umat Tuhan untuk selalu memuji Tuhan
di dalam segala keberadaan mereka, untuk selalu mempercayai Tuhan saja di dalam seluruh hidup mereka. 你看第1节到第4节，这个作者他鼓励他自己，在他的生命当中怎么样把一切的感恩归给主，不但是鼓励自己，也鼓励每一个人。 Nah, mengenai penekanan utama dari pemazmur di dalam mendorong dirinya untuk memuji dan mempercayai Tuhan di dalam Mazmur 146 ini, komentator Alkitab Walter Elwell mengatakan penekanan utamanya jatuh pada kebaikan hati Allah yang penuh dengan belas kasihan. 作者鼓励自己，也呼吁大家赞美耶和华的终点，就是要赞美神的恩惠。 Jadi penekanan pemazmur untuk mengingatkan dirinya sendiri, mendorong umat percaya untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu mempercayai Tuhan di dalam segala keberadaan hidup mereka, karena ditekankan atau menekankan pada kebaikan hati Allah yang penuh dengan belas kasih. 诗人为什么鼓励自己，又呼吁大家要为做神的恩典而感恩呢？那是因为神的良善。 Nah, karakter Allah yang penuh belas kasihan inilah yang secara panjang lebar diuraikan oleh pemazmur di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-9. 第5节到第9节，作者非常详细讲出神的良善的恩惠。 Nah, misalnya kalau kita lihat mulai di dalam ayat 7, dikatakan bahwa Allah menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas. 你看第7节的上半节，耶和华为受屈的人伸冤， Alkitab juga mengatakan bahwa Allah memberi roti kepada mereka yang lapar. 也施食物给饥饿的人。 Allah membebaskan orang-orang yang terkurung. 耶和华也是放悲求的， Allah membuka mata orang yang buta. 耶和华开了象征的眼睛， Allah menegakkan orang yang tertunduk. 耶和华扶起被压下的人， Allah mengasihi orang-orang yang benar. 耶和华保护义人， Allah menjaga Allah menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. 耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇。 Nah, karenanya pengkhotbah terkenal yang biasanya disebut sebagai the Prince of Preachers, Charles Spurgeon, menyebut Mazmur 146 ayat 5 sampai 9 ini sebagai katalog besar dari belas kasih Allah. 讲到的王子就是司布真，他称这个诗篇146篇为这个开恩，上帝的良善的一个这个前言。 Nah, oleh sebab itu hari ini di dalam ibadah persekutuan Komisi Wanita hari ini kita akan berbicara secara khusus tema ini, Allah yang berbelas kasih. 所以今天呢，我给这篇讲到的题目就是充满恩典慈爱的上帝。 Nah, kalau kita membaca di dalam Mazmur 146 ini, kita akan melihat setidaknya ada 3 alasan khusus bagi kita untuk selalu memuji dan mempercayai Allah yang penuh kasih itu di dalam hidup kita. 为什么我们始终要感恩赞美神呢？在一生一世赞美他呢？至少有3点。 Nah, alasan yang pertama, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa yang menjadikan langit dan bumi. 因为他是无所不能的上帝，他创造天地。 Di dalam ayat 5 dan 6 bagian A dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 第5节、第6节，以雅各的上帝为帮助，仰望耶和华，他上帝的智人变为有福。耶和华造天地海和其中的万物。 Jadi di sini kita melihat pemazmur menekankan atau pemazmur menegaskan bahwa Allah yang penuh dengan belas kasih itu, Dia adalah Allah yang maha kuasa yang menjadikan langit dan bumi.
充满慈爱的上帝，也是全能的造天地海万物的神。 Artinya dia adalah Allah sumber kehidupan. 就是说，它是我们生命的所需要的一个泉源， Artinya dia adalah Allah pemilik kehidupan kita. 它是我们生命的拥有者。 Oleh sebab itulah dia yang harus selalu kita puji dan kita percayai di dalam hidup kita. 这就是为什么我们要一生一世赞美，向他感恩。 Saudara-saudara, jangan pernah kita menaruh pujian dan kepercayaan kita pada hal apapun di dalam dunia ini selain daripada Allah, sumber dan pemilik hidup kita. 我们从来不要把感恩归给某一个人，除非归给上帝。 Karena ketika kita menaruh pujian kita dan kepercayaan kita kepada hal lain di luar Allah sendiri, maka itu akan mengecewakan hati kita. 因为当我们把感恩、把我们的盼望放在神以外的人事物，我们就会灰心。 Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini selain Allah itu pasti akan mengecewakan kita. 因为除了上帝以外，世界上所有的人事物都会叫我们失望。 Hanya Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, sumber kehidupan dan pemilik hidup kita, hanya Dia satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan kita di dalam hidup ini. 因为只有全能的上帝，拥有一切的神，他才是不会叫我们失望的。 Nah, saya ingat, mungkin kita juga semua ingat, karena terlalu sering terjadi di gereja akhir-akhir ini. 最近呢，教会有一些事情常常发生，我想大家都一定是记得。 Nah, umur lift gereja kita ini kurang lebih 10 tahun ya, lift gereja. 我们的电梯大概已经有10年的历史。 Jadi lift kita ini sebenarnya merek Jerman. Jadi merek Jerman. 我们的电梯是德国的产品。 Nah, dulu waktu kita beli dari pemiliknya, dari distributornya langsung. 当我们买的时候， Awal-awal untuk maintenance-nya kita masih pakai pabrik yang mengeluarkan yang punya lift ini. 那么这个要有保养费哈，这个保养我们还是用这个产品的公司的工厂。 Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, karena mungkin dirasa terlalu mahal kalau pakai yang punya, oleh sebab itu dicarilah vendor lain untuk coba merawat lift kita. 这个保养费呢，如果我们是用这个原来这个公司这个工厂的这个工厂的那么是比较贵的，所以我们就找比较便宜的。 Nah, awalnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sepertinya tidak ada masalah. 期限呢走的没问题，又便宜又好好的。 Sampai kita bilang, oh iya, bagus juga ya. Ternyata biar bukan yang punya, yang rawat, kita pakai orang lain, toh liftnya juga bisa tetap jalan. 所以期限我们说，哎，不错呀。虽然我们没有用原工厂的这个方式来保养，但是我们用别的保养的也不错呀。 Nah, tetapi belakangan apa yang terjadi? 但是后来发生什么？ Ayo, siapa yang pernah terkurung di lift? Ada beberapa jemaat kita yang pernah terkurung di dalam. Musa dia? 改变了， Oh, belum ya, hampir. 看看。 Ya, tapi belakangan kita lihat sendiri. Seminggu itu bisa mati berkali-kali. 所以呢，到后来呢，一个礼拜会有几次的这个坏了不能够走。 Bahkan hari Minggu pun itu kadang mati, sehingga kasihan orang-orang tua yang lanjut usia yang kakinya sakit terpaksa harus naik ruang ibadah lewat tangga. 甚至呢，有一个礼拜天不得已的，因为电梯不能够走，所以年纪大的、脚不方便的，还不得已要爬楼梯。 Bahkan satu kali saya ingat petugas maintenance-nya ini baru datang betulkan. Dia belum pulang 5 menit, liftnya mati lagi. 我记得有一次那个维修的人修好了，还没有回去，哎，那个电梯就坏了。 Nah, tetapi kalau perhatikan beberapa minggu ini liftnya pernah mati nggak? 你注意这几个礼拜这个电梯有停吗？ Nah, hampir beberapa waktu sebulan belakangan ini liftnya tidak pernah mati lagi. 这最后一个月，这个电梯一直很通顺。 Kenapa? 为什么？ Karena dikembalikan
kembali perawatannya, penjagaannya kepada yang punya dari pabriknya. 因为呢，我们把这个保养的这个费用呢，就要归给原来出产电梯的那个公司。 Nah, karena mereka tanda kutip yang menciptakan lift itu, mereka pemilik dari lift itu, sehingga mereka pasti tahu apa yang menjadi masalah dari lift kita. 这个呢，因为我们把保养费呢就给这个原来的工厂的，所以他制造的他知道怎么样去保养。 Nah, karenanya yang bisa kita puji, kita percayai sepenuhnya, ya hanya pabrik yang punya lift itu, bukan yang lain. 所以呢，我们能够信任的只有那个出产的工厂，不是别的工厂。 Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. 同样的，对我们基督徒来说也是如此。 Satu-satunya yang harus selalu kita puji, kita percayai di dalam segala keberadaan hidup kita, hanya Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pemilik dan sumber kehidupan kita. 我们唯一能够赞美、能够信靠的，就是创造我们的神，创造一切万物的主。 Jadi ini alasan yang pertama. 这就是第一个原因。 Alasan yang kedua untuk kita selalu memuji Allah dan mempercayai Dia sepenuhnya di dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang dapat diandalkan selamanya. 第二个原因，为什么我们要始终不断的赞美他、依靠他呢？因为他是值得我们信靠的。 Di dalam ayat 6 bagian B, pemazmur mengatakan bahwa Allah yang penuh belas kasih itu adalah Allah yang tetap setia, atau kalau diterjemahkan secara harfiah, Allah yang dapat diandalkan untuk selama-lamanya. 第六节的下半节说，因为他守诚实，直到永远。 Jadi inilah alasan kedua yang disampaikan oleh pemazmur kepada kita. Mengapa kita harus selalu memuji Allah, mempercayai Dia di dalam segala keberadaan hidup kita. Dia Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang setia, Allah yang dapat diandalkan untuk selama-lamanya. 他守诚实，直到永远，这是第二个原因。为什么我们要一直不断的赞美他，来信靠他？ Hanya kepada Dialah kita mempercayakan seluruh hidup kita. 只有依靠他，我们可以把我们整个的生命都交给他。 Hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita. 因为他是我们生命中唯一我们能够依赖的。 Nah, karenanya kalau kita membaca di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, Alkitab mengatakan, 耶利米第17章第7节、第8节， diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, 依靠耶和华的人实在是有福的， yang menaruh harapannya pada Tuhan. 就是把盼望放在神的身上。 Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, 他好像被栽在溪水旁的树木， yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, 把它的根生长在有水的地方， dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, 炎热也不害怕， yang daunnya tetap hijau, 叶子始终是绿色的， yang tidak khawatir dalam tahun kering, 不会担心旱灾， yang tidak berhenti menghasilkan buah. 是不断的结出果子。 Nah, saudara-saudara, Alkitab memberitahu kita, kita harus selalu memuji dan mempercayai Allah di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Karena Dia satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan untuk selama-lamanya. 这就是为什么圣经告诉我们说，为什么要不断的赞美神、依赖神，因为他是值得我们依靠的。 Dan ketika kita mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah satu-satunya yang dapat diandalkan, maka Alkitab memberitahu kepada kita, hidup kita akan penuh dengan berkat Allah sekalipun di dalam masa-masa yang sukar, di dalam masa-masa yang sulit. 当我们把整个的生命交在神的手中的时候呢，神就告诉我们说，我们的生命就好像不断结果子的树，叶子被轻吹。 Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita mengandalkan diri kita, kita menyandarkan diri kita, baik kepada diri kita sendiri atau kepada apapun di dalam dunia ini selain
daripada Allah yang dapat diandalkan. 所以我们从来不要单单依靠自己和依靠任何的人事物，除了依靠上帝。 Nah, alasan yang ketiga 第三个原因， yang diberikan oleh pemazmur, mengapa kita harus selalu memuji dan mempercayai Allah yang penuh dengan belas kasih itu. Karena yang ketiga, Allah adalah yang mengerti dan peduli segala kesusahan hidup kita. 为什么要不断的、永远的赞美神、依靠神呢？因为他是眷顾我们的神， Karena Allah mengerti dan peduli segala kesusahan hidup 因为 kita. 他了解我们，也顾念我们。 Nah, itu yang bisa kita lihat di dalam ayat 7 sampai ayat 10. 第七、第十就是说明这一点。 Dikatakan dia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. 他为受屈的人伸冤， Memberi roti kepada orang-orang yang lapar. 赐食给饥饿的， Membebaskan orang yang terkurung. 释放被囚的， Membuka mata orang-orang buta. 开了瞎子的眼睛， Menegakkan orang yang tertunduk. 使被压下的人扶起来， Mengasihi orang-orang benar. 喜爱义人， Menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda. 保护寄居的和孤儿寡妇。 Nah, saudara-saudara, ini adalah gambaran dari pemazmur bahwa Allah yang penuh dengan belas kasih adalah Allah yang mengerti dan peduli segala kebutuhan umatnya, khususnya bagi mereka yang marginal, bagi mereka yang dipinggirkan. 这就是诗篇的作者所告诉我们的。我们的上帝是满有怜悯的神，他特别眷顾软弱的、贫穷的。 Jadi hanya Allah yang bisa mengerti, hanya Allah yang bisa mempedulikan segala kesusahan hidup kita, bahkan yang mungkin tidak bisa dimengerti dan tidak dipedulikan oleh orang lain. 只有神了解我们，是人所不能够明白的。他明白我们，他了解我们，他眷顾我们。 Ya, makanya saya suka lagu Allah Mengerti yang biasa kita nyanyikan. 我很喜欢这首诗的神了解。 Dalam refrainnya dikatakan Allah mengerti, 五个 Allah peduli 神明白， segala 神了解 persoalan yang kita 我们所 alami, 遭遇的一些痛苦， tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. 他明白我们。 Nah, alasan inilah yang diberikan oleh pemazmur. Kenapa kita harus selalu memuji dan mempercayai Allah di dalam seluruh keberadaan kita? Karena Dia adalah Allah yang mengerti dan peduli segala 这 kesusahan 就是为什 hidup 么 kita. 我们要一生一世赞美耶和华，依靠他，因为他了解我们， Allah yang penuh kasih. 充满慈爱的神。 Di dalam Mazmur 146 ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mengajarkan kita setidaknya 3 alasan ini mengapa kita harus selalu memuji dan mempercayai Allah yang penuh kasih itu di dalam hidup kita. 诗篇146篇告诉我们，为什么要一生一世来赞美耶和华？为什么我们要依靠他？ Yang pertama, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa yang menjadikan langit dan bumi. 第一个原因，因为他是创造天地万物的主； Yang kedua, karena Dia adalah Allah yang dapat diandalkan selamanya. 第二，因为他是可靠的神； Dan yang ketiga, karena Dia adalah Allah yang mengerti dan peduli segala kesusahan 第 kita. 三，因为他了解我们。 Nah, karenanya komentator Alkitab Warren Wiersbe mengatakan bahwa penulis Mazmur ini menasehati umat untuk memuji dan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Karena dia memahami bahwa Tuhan bukan hanya bagian dari kehidupan, tetapi jantung dari kehidupan itu 所 sendiri. 以，所以解经家告诉我们说，这篇诗篇是这个整个敬拜感恩的原因的一个中心。 Jadi Allah yang penuh belas kasih, yang adalah maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat diandalkan sepenuhnya, yang mengerti dan peduli terhadap segala kesusahan kita. Dia bukan saja bagian dari kehidupan kita, tetapi jantung inti dari kehidupan kita.
充满慈爱的神，创造天地宇宙万物的神，是我们生命的心脏。 Ya, boleh duduk dulu. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dengan baik Mazmur 146 ini dengan baik, maka sulit bagi kita untuk melewatkan potret dari Tuhan kita Yesus Kristus dari Mazmur 146 ini. 假如我们好好的看诗篇146篇，我们不难看见耶稣基督的形象。 Melihat gambaran pemazmur mengenai Allah yang penuh dengan belas kasihan di dalam Mazmur 146 ini, sulit bagi kita untuk memalingkan pandangan kita, mata kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. 假如我们好好的看诗篇146篇，我们很难不集中在耶稣基督的身上。 Alkitab memberitahu kepada kita, Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa dan yang menciptakan segala sesuatu. 圣经告诉我们说，耶稣基督是创造宇宙万物的神。 Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3, Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. 约翰福音第1章第1节，太初有道，道与神同在，道就是神。 Dan dikatakan firman itu adalah Allah. 这个道就是神。 Lalu dalam ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi daripada segala yang telah dijadikan. 约翰福音第1章第3节说，万物是借着他造的，凡被他造的，没有一样不是借着他造的。 Jadi Alkitab memberitahu kita Yesus Kristus adalah Allah yang menjadikan, yang menciptakan segala sesuatu. 这个圣经告诉我们说，耶稣基督是创造天地宇宙万物的主宰。 Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang setia atau Allah yang dapat kita andalkan untuk selama-lamanya. 耶稣基督是信实的神，是值得我们一生一世投靠的。 Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, Alkitab mengatakan kepada kita, jika kita tidak setia, Dia Allah tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 提摩太后书告诉我们说，我们纵然是信，神仍然是可信的，因为他不能够违背他自己。 Bahkan kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Alkitab mengatakan Dia taat sampai mati di atas kayu salib demi kita. 腓立比书第2章第8节，为了我们耶稣基督存心顺服神，以至于死。 Jadi Yesus adalah Allah yang setia atau Allah yang dapat diandalkan untuk selama-lamanya. 耶稣基督是信实的神，是值得我们永远依靠的。 Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang peduli pada segala kesusahan hidup manusia. 圣经也告诉我们说，耶稣基督他顾念我们，他关心我们。 Misalnya di dalam Lukas 9 ayat 17 dikatakan Dia memberi makan kepada orang-orang yang lapar. 在路加福音告诉我们说，他给耶稣基督给饥饿的人食物。 Di dalam Lukas pasal 8 ayat 33 juga dikatakan Ia membebaskan para tawanan yang kerasukan setan. 8章第3节，耶稣基督释放被魔鬼压制的人。 Di dalam Matius 9 ayat 29 dikatakan Dia membuka mata orang yang buta. 马太福音第9章告诉我们说，他打开瞎眼的人。 Di dalam Yohanes 8 ayat 11 dikatakan Dia mengembalikan harapan kepada mereka yang tertindas. 约翰福音第8章11节说，他把希望给那些失望的人。 Dan di dalam Lukas pasal 7 ayat 13 Alkitab memberitahu kita Dia memberikan perhatian khusus kepada mereka yang terpinggirkan seperti para janda. 路加福音告诉我们说，耶稣基督关心那些没有人关心的所谓的边缘人。 Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana
Yesus Kristus adalah Allah yang mengerti, yang peduli segala kesusahan hidup 耶稣基 manusia. 督了解同情我们所有的情况。 Nah, jadi sekali lagi waktu kita membaca Mazmur 146, Allah yang penuh dengan belas kasihan, 所以，当我们读诗篇146篇的时候， yaitu Allah yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu. 全能的上帝创造天地宇宙万物的神， Allah yang dapat diandalkan sepenuhnya. 值得我们信靠的， Allah yang mengerti dan peduli segala pergumulan hidup 了 kita. 解同情我们生活的挣扎。 Sangat sulit bagi kita untuk memalingkan mata kita, pandangan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. 这样的一位神，让我们想起新约里面所讲的耶稣基督。 Karena semua yang digambarkan di dalam Mazmur 146 ini, itu dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 因为诗篇146篇所说的神所做的一切，耶稣基督都做了。 Dia Allah yang mencipta segala sesuatu. 耶稣基督是创造天地万物的 Dia 神， Allah yang setia bahkan ketika kita tidak setia. 他是信实的，纵然我们失信， Bahkan dia setia sampai mati di atas kayu salib demi kita. 他存心顺服神，以至于死，且为我们死在十字架上。 Dan dia adalah Allah yang mengerti dan peduli segala kesusahan hidup 他 kita. 了解、同情我们所有的痛苦。 Nah, pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana seharusnya kita meresponi Allah yang penuh belas kasih itu di dalam hidup kita. 最重要的问题，我们怎么样回应这一位非常爱我们的神呢？ Nah, tidak ada cara lain. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat 3 dan 4, kita harus sungguh-sungguh mempercayai dia satu-satunya di dalam hidup kita. 第3节、第4节告诉我们说，我们只有投靠他，完全的信服他。 Di dalam ayat 3 dan 4 pemazmur mengatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. 圣经教导我们说，不要依靠君王，不要依靠世人，他一点不能帮助，他的气断就会被尘土。他所打算的当日就消灭了。 Inilah respon kita yang benar terhadap Allah yang penuh dengan belas kasih itu. Selain kita harus memuji, mengagungkan dia di dalam hidup kita, kita juga harus mempercayai dia sepenuhnya di dalam hidup kita. 这是我们应当的回应，不但是一生一世要赞美耶和华，而且我们要不断的投靠他。 Nah, itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. 这也是耶稣基督在约翰福音第3章16节所说的。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 主耶稣说：“因为神爱世人，差遣了独生子为他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。” Jadi respon kita terhadap Allah yang penuh dengan belas kasih, kita harus percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, yang merupakan bukti kasih tertinggi dari Allah yang penuh dengan belas kasihan 我 itu. 们怎么样回应这位神呢？就是像耶稣基督所说的，我们要信靠他，因为上帝爱我们，把他的独生子耶稣基督都赐给我们，为救赎我们。 Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita hafalkan Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi, walaupun kita sudah hafal, ingatkan kita sekali lagi. 我们不要忘记约翰福音3章16节。 Ya, 1, 2, 3, ya. 神 Karena 爱世人 begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita berdoa. 我们同心祷告。 Minta limpah bersyukur untuk kita. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，你不但是创造我们，也供应我们一切的需要。主啊，你所造的人曾经离开你，曾经违背你，
但是你再一次救赎我们，派你的儿子耶稣基督为我们舍身流血，我们再一次重新归回你，因为我们本来是属于你的。Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau bukan saja menciptakan kami, memberikan segala kebutuhan kami, tetapi ada saat-saatnya kami manusia, kami sudah melanggar Tuhan, kami sudah mengkhianati pencipta kami. Oleh sebab itu Engkau mengutus anakmu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati untuk dosa-dosa kami, menebus kami. Kami sekali lagi dijadikan sebagai milik Tuhan. Memang kami asalnya milik Tuhan, kami sesat, kami ditebus, kami kembali menjadi milik Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Nanti cukup saja. 谢谢沙牧师今天所传讲的信息。Terima kasih kepada Pendeta Sapret yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. 神的话刚才提醒我们，教导我们不要依靠君王，不要依靠世人，因为他们一点也不能够帮助，他们的气一断就归回尘土，他们所打算的当日就消灭了。我们要以耶和华上帝为我们的帮助。Firman Tuhan mengingatkan kita, Mazmur 146 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawa mereka melayang, maka ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya, rencana-rencananya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. 因为在这个世界上没有一个人能够像我们的上帝这样看顾、爱护、保护我们。Di dalam dunia tidak ada seorang siapapun juga yang seperti Tuhan, begitu memperhatikan kita, begitu berkuasa, mampu memelihara kita. Kita angkat satu puji-puji ya, 我们来唱一首诗歌，无人像主，没有人像主。Tidak seorang siapapun juga yang seperti Tuhan. Kita angkat puji-pujian ini. Tak seorang lain seperti Tuhan. Rang 我向你诉说主耶稣的宝贵，他是我忠心朋友，永不改变。让我向你诉说他如何改造我，无人像他救我脱离种罪炼，无人像耶稣这样爱护我，无朋友像主这样仁爱，无人像他能把我罪恶穿四面。主爱我何等大哉， waktu aku oleh Yesus ditemukan, hati penuh dosa dan duka cita, tangannya yang penuh kasih diulurkan, ke jalan yang benar aku dibawa. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku, besarlah kasih Tuhan. Dia pimpin aku dalam jalan berkabut, waktu hati penuh khawatir tak berdaya. Suara lemah lembutnya hiburkan aku, kuatkan hatiku dengan kuasanya. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih
kasih dan perhatian, tak seorang dapat menghapus dosaku. Besarlah kasih Tuhan